Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pengunjung channel MKTV SMK Taman Molek. Pada edisi-edisi yang lepas, kita bawakan tentang kelebihan, hikmah dan keberkatan bulan Ramadan. Namun untuk tahun ini, kita bawakan tajuk yang berlainan, iaitu kisah-kisah tauladan bulan Ramadan. Ini bermakna untuk kali ini, kami akan bawakan dua orang panel untuk berceritakan kisah dan peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan dan sama-sama kita jadikan tauladan. Pada hari ini saya ditemani oleh dua orang panel, iaitu Ustaz Iskandar Zulkarnain dan Ustazah Juliati binti Sulaiman, merangkap Ketua Panitia Pendidikan Islam SMK Taman Molek. Baik Ustaz, boleh Ustaz ceritakan serba sedikit satu peristiwa besar dalam sejarah Islam yang berlaku dalam bulan Ramadan? Okey, baik, terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, iaitu adik Saifullah. Betul? Betul. Tanya kepada adik Saifullah kerana berani menjadi moderator kita pada hari ini. Dan saya nak ucapkan terima kasih juga kepada SMK Taman Molek kerana sudi menjemput saya berkongsi serba sedikit peristiwa-peristiwa penting yang bersejarah dalam bulan Ramadan, yang kita sama-sama akan ambil pengajaran terhadap peristiwa-peristiwa ini. Okey, baik. Apa peristiwa yang penting yang perlu semua umat Islam tahu yang berlaku dalam bulan Ramadan? Iaitu peristiwa peperangan pertama di antara umat Islam ketika itu sudah berhijrah dan menetap di Madinah. Dia berperang bersama dengan musyrikin Mekah. Dia bukan, kenapa dikatakan perang Badar? Kenapa perang Badar? Kenapa nama dia Badar? Sebab dekat peperangan itu berlaku pada di tempat yang namanya Badar. Kalau tempat tu nama Taman Molek, jadilah perang Taman Molek. Bila mana peperangan itu berlaku, bukan peperangan ni bukan peperangan yang kecil macam budak-budak gaduh, bukan macam tu. Tapi peperangan ini ada senjata, ada pedang, ada berlakunya pertumpahan darah. Sebelum peperangan Badar ni, Ustazah, sebelum peperangan Badar ni sebenarnya ada peperangan-peperangan kecil. Dia bukan peperangan macam pergaduhan kecil, peristiwa kecil, pertumpahan darah sedikit. Tapi kemuncaknya ketika peperangan Badar tersebut. Kenapa boleh terjadi peperangan Badar tu? Pada awalnya, bila kita menyingkap kembali sejarah penghijrahan Nabi daripada kota Mekah ke kota Madinah, kepada Yasrib ketika itu namanya, orang-orang muslimin yang menetap di Mekah pergi ke Yasrib tanpa ada bawa harta-harta mereka. Dan harta-harta mereka ni dijual oleh musyrikin Mekah. Harta-harta dia macam orang kata, okey, harta ni harta free, okey, kita jual, kita dapatlah untung tu kita bagi sama rata. Maka harta tersebut yang dirampas, boleh saya katakan dirampas, diambil tanpa ada persetujuan. Itu yang menyebabkan umat Islam ketika itu yang menetap di Yasrib rasa kecewa lah, rasa marah. Jadinya ketika Abu Sufyan dia nak jual barang, kan, ada riwayat katakan dia nak jual barang tersebut, ada yang katakan dia pergi itu atas faktor, atas wang, atas dana yang telah dijual barang-barang umat Islam di kota Mekah. Jadinya bila mana nak ambil baliklah umat Islam, kita hak kita kan, kita nak ambil balik barang-barang tersebut, dan kita nak ambil balik tu, maka diorang semua dah tahu, umat musyrikin Mekah dah tahu. Okey, umat Islam nak sekat kita nak ambil barang-barang mereka kembali. Jadinya bila nak ambil barang mereka, bila dengar perkabaran begitu, dah ada berita macam tu, jadinya patah balik Abu Sufyan. Dia katakan dengan Abu Jahal kan, orang ni 9 kata dia kobai dekat Abu Jahal. Ada sekatan yang akan berlaku ni.
Umat Islam nak ambil balik barang dia. Jadinya ketika itu Abu Jahal dia kumpulkan orang-orang, kumpulkan pahlawan-pahlawan mereka nak pergi serang. Orang-orang Arab ni dia pantang dia kalau kalah. Pantang dia kalah. Sebab tu orang Arab ni dia berani. Macam ada sifat berani tersebut. Baik, ketika itu dah jadi satu kabar berita. Okey. Dah nak gerak dah ni. Daripada Mekah. Baik, ketika itu Nabi pun tahulah. Abu Jahal dah kumpul lah. Macam mana? Okey, duduk dekat Madinah, ada musyawarah. Dia panggil lah sahabat-sahabat, bagi dia panggil sahabat-sahabat. Okey, boleh tak kalau kita keluar pergi berperang? Kita tolong umat-umat muslimin, muhajirin lah ketika itu, muhajirin orang yang berhijrah. Umat-umat muslimin muhajirin. Kata kaum Ansar tersebut, sebab apa? Kata kaum Ansar, okey boleh, kami ikut arahan Nabi, ketua. Ketika itu Nabi merupakan ketua Yasrib, pemimpin Yasrib. Orang kata kat sini boleh panggil presiden lah. Ketua Yasrib. Baik, ketika itu Nabi rasa macam bersyukur. Sebab apa? Sebab dalam piagam Madinah tak sebut pun kena mempertahankan kota Madinah sendiri, kota Yasrib tu di luar Yasrib. Tetapi ketika itu kan berlaku peperangan di Badar ini di luar Yasrib. Ketika itu pemimpin masyarakat Madinah kata, okey boleh kami ikut Rasulullah. Maka keluarlah berapa orang agak-agak yang terkumpul dan baginda Nabi SAW dapat kumpul. Berapa orang awak rasa? Ketika itu baru saja tahun kedua hijrah. Agak-agak berapa? Adalah gatul-gatul sikit kan? Dalam riwayat kata 313. Ada yang kata 314. Maka kat situ kita rangkumkan, kita ambil kesimpulan 313. 313, tapi Abu Jahal dia dapat berapa? Dapat 1000. Ada yang kata 900, 1000. Yang mana 900,000 banyaklah. 3 kali ganda. Seorang lawan 3. Awak rasa siapa menang? Ikut logik adalah 3 menang. Bila mana berlawan kan? Bila mana berlawan ketika itu tahulah 1000. Maka Nabi berdoa. Supaya apa? Supaya ada pertolongan daripada Allah. Kita tak kisah. Kita perlukan apa? Pertama, kita perlukan strategi. Kedua, pengharapan kita bukan hanya pada pedang, bukan hanya pada mata pedang, tetapi pada Allah. Faham? Okey, bila mana ketika itu? Okey, bila dengar je musyrikin Mekah, alah 313 bolehlah lawan. Ya apa? Bolehlah lawan kan? Maksud tu kita ada semangat yang saya rasa berkobar-kobar, semangat jihad. First time peperangan besar ini. Bila mana ketemu je, okey, dah jumpa dekat tempat dan namanya Badar. Apa yang Nabi buat? Nabi ada plan dan strategi. Itu yang kita nak sebenarnya. Ada strategi, merancang strategi, pergi tempat-tempat pergi sumber-sumber air, ditimbus tanah. So nak tak nak kenalah ada kat satu tempat. Bila mana kat satu tempat, kat sana dah ada perancangan. Okey, tentera berkuda sebelah sini, tentera pejalan kaki sebelah sini. Bila mana adanya semua, okey. Masa tu diorang dah berkobar-kobar. Musyrikin Mekah dah berkobar-kobar. Nak pergi nak berperang ni. Berperang confirm dapat apa? Ghanimah. Harta rampasan peperangan. Harta rampasan peperangan ni unta. Memang rasa macam syurga lah. Syurga dunia. Kalau dapat unta, dapat kuda perang ni. Mahal harga dia. Ketika itu semua dah kumpul. Okey, kita nak berlawan, kita nak tunjukkan yang mana musyrikin Mekah ni lebih baik daripada Muhammad. Pergi lawan. Maka berlakulah pertempuran. Ketika itu berlaku pertempuran 3 lawan 1. Bang, kalau adik Saifullah boleh cakap, kalau 3 lawan 1 tu macam mana huru-hara dia? Yang seorang tu macam mana huru-hara dia? Nak sebelah sana, kita ada 2 tangan pula tu kan, yang pegang panji lain. Ketika itu maka berlakunya peperangan. Tetapi pertolongan Allah itu sampai. Nampak macam 313, tetapi nampak macam lebih daripada 1000 tu. Bayangkan, ada satu riwayat cakap
Sayyidina Ali ni dia punya ego, dia punya kekuatan dia sampaikan boleh terbunuh 18 orang sekali, bukan sekaligus lah, 18 orang kat dalam perang Badar tersebut. Awak bayangkan, peperangan itu peperangan yang sangat dahsyat. Kita mempunyai tentera yang sedikit berbanding pihak lawan, tapi kita boleh menang. Dan ketika itu jugalah Abu Jahal tewas. Ketika itu Abu Jahal tewas, maka kepimpinan tersebut ditukar kepada Abu Sufyan. Maka kat sini bila mana berlakunya peperangan, perang tu menggunakan pisau, pedang, gunakan anak panah, tetapi dengan strategi yang betul dan pengharapan hanya kepada Allah. Ketika itu umat Islam boleh menang. Maka umat Islam baliklah. Dah menang, kita dah menang dah. Maka kita pulang. Bila mana kita pulang, maka di situ nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mekar kerana kehebatan mereka melawan musyrikin Mekah. Maka kat situ kita dapat lihat bahawa ibrahnya apa? Ibrahnya perlukan persiapan, perlukan pengharapan kepada Allah, dan itu adalah salah satu kesan perkembangan umat Islam terhadap dekat dalam dunia ini. Bermula daripada perang Badar. Itulah sedikit sebanyak kisah yang saya rasa bolehlah kita kongsikan dan ambil pengajaran padanya. Terima kasih Ustaz atas kisah yang sangat menarik untuk kita jadikan dan kita mengambil ibrah terhadapnya. Seterusnya Ustazah, soalan ini saya tujukan kepada Ustazah. Saya pernah membaca bahawa Al-Quran telah diturunkan dalam bulan Ramadan. Boleh Ustazah ceritakan peristiwa tersebut? Terima kasih diucapkan kepada Rasulullah selaku moderator kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okay, yang saya hormati Ustaz Iskandar, ahlan wa sahlan di SMK Taman Molek serta warga sekolah menengah kawasan Taman Molek dan juga warga NET sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini kita bersua sekali lagi. Kalau sebelum ini saya berdua bersama moderator, tapi kali ini kami bertiga insya-Allah. Okey, persoalan yang diajukan sebentar tadi ialah peristiwa penting yang kedua yang berlaku pada bulan Ramadan. Peristiwa ini sangat besar yang melibatkan ada kaitan dengan keimanan kita, iaitu salah satu daripada perkara rukun iman ialah beriman kepada kitab. Jadi beriman kepada kita, salah satu kitab tu ialah kitab Al-Quran. Jadi peristiwa yang sangat penting yang perlu diingat oleh semua umat Islam ialah peristiwa nuzul Al-Quran. Nuzul tu bermakna penurunan, kan? Turunnya Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kitab yang terakhir dan juga sebagai mukjizat yang teragung, mukjizat yang terakhir, yang paling besar sekali, kerana Al-Quran ini satu kitab yang sangat lengkap, yang sangat komplit. Bahasa Inggeris kata komplit, kan? Maknanya semua perkara kehidupan merangkumi yang telah berlaku, yang belum berlaku dan yang akan berlaku sekalipun terkandung dalam Al-Quran ini. Maka pentingnya kita menghayati peristiwa turunnya Al-Quran ini yang berlaku pada 17 Ramadan tahun ke-41 daripada tahun keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, mungkin pelajar dan warga net sekalian memang mengetahui berlakunya peristiwa penurunan Al-Quran ini berlaku di Gua Hira, di mana Rasulullah sedang berkhalwat ketika itu. Berkhalwat, bukan berkhalwat buat maksiat. Ada orang salah anggap dengan perkataan khalwat ini. Sebenarnya Rasulullah berseorangan di sana dalam gua yang sangat sempit. Gua yang sangat sempit di sana untuk menerima wahyu yang pertama ini. Rasulullah SAW dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan yang ummi, iaitu Rasulullah sebenarnya dia dikatakan ummi tu tak tahu baca, tak tahu tulis. Apabila malaikat memeluknya untuk suruh membaca perkataan Iqra itu, Nabi ketakutan dan menggigil, kan? Tapi Rasulullah diberi kekuatan, malaikat memeluknya dengan menyuruhnya membaca perkataan yang pertama, Iqra. Maka itulah wahyu yang pertama, surah Al-Alaq yang turun kepada kita semua, sehinggalah dalam masa 23 tahun
turun kepada Rasulullah secara berperingkat-peringkat, okay, untuk terbentuknya sebuah Al-Quran yang lengkap sehingga hari ini. Dan Al-Quran ini kekal sehingga hari kiamat, yang sepatutnya kita semua menjadikannya panduan, pengajaran dan amalan dan meletakkannya di jiwa. Bukan sekadar orang kata dipamer macam ni kan, ada orang letak Quran kat rumah. Jangan, memang betul letak macam ni supaya bersedia untuk dibuka dan dibaca. Tapi ada orang Quran tak tahu di mana letaknya. Dia tanya mana Quran? Dalam gopok ustazah. Jadi kesian Quran tu bersemadi di dalam Al-Quran, di dalam almari. Jadi sepatutnya Al-Quran itu kita hayati, kita baca, bukan setakat baca. Di bulan Ramadan yang mulia ini kita bukan setakat baca, tapi kita tadabbur, kita tadarus 30 juzuk Al-Quran. Jadi alhamdulillah di SMK Taman Molek tahun ini, walaupun dalam norma yang baharu, kita dapat melaksanakan aktiviti tadarus Al-Quran. Okey, melalui kelas-kelas, setiap tingkatan terlibat. Walaupun tak pandai baca, kita suruh juga baca. Supaya apa? Supaya itu Al-Quran itu dijiwa. Supaya Al-Quran itu dijiwa dan kita boleh bawa ke mana-mana. Jadi ibrah itu nuzul Al-Quran ini bermakna kita tahu bahawa kita umat Islam ada satu kelebihan yang sangat besar. Kita ada kitab kita tersendiri yang boleh kita menjadikan pegangan yang utama, boleh kita jadi hujah. Hujah kemenangan kita, bukan setakat perang. Kalau perang berdarah, kita perang dari sudut tenaga, kita perang dari sudut maksudnya nyawa. Tapi Al-Quran ini kita pegang sebagai satu kekuatan dalam diri kita untuk kita berhujah apabila kita dinafikan tentang Allah, tentang Rasul, tentang siapa saja oleh agama-agama yang lain. Seperti yang disebutkan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran, hudal linnas, maknanya petunjuk kepada umat manusia. Bukan umat Islam, dia sebut umat manusia. Dia sebenarnya sebab isi kandungan Al-Quran itu merangkumi semua kehidupan makhluk di langit dan di bumi. Jadi itulah dia antaranya peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan yang mulia ini, iaitu peristiwa nuzul Al-Quran. Jadi seharusnya kita sebagai umat Islam ini mengambil pengajaran daripada peristiwa ini, walaupun dalam norma yang sekarang ini, lagi-lagilah kita dalam ujian Allah SWT, dalam pandemik COVID-19, banyak halangannya, tapi sepatutnya pada ketika inilah kita gunakan masa kita dekat dengan Al-Quran. Kalau kita tengok kat TV semasa PKP 1.0, adanya Quran Hour, adanya Quran Time. Untuk apa? Untuk kita, tujuannya kita sambil kita membaca, kita mengharap doa pertolongan daripada Allah. Kalau tadi perang Badar, Rasulullah SAW berdoa minta kekuatan daripada 313 seolah-olah menjadi 3000. Tapi di sini sekarang kita jadikan Al-Quran sebagai kekuatan diri kita, sebab Al-Quran juga adalah syifa, jadi penawar kepada kita, supaya dengan ayat Al-Quran tadi menjadi pelindung Saifullah untuk kita, daripada kita sekeluarga, kita semua umat Islam terlindung daripada wabak COVID-19 yang sangat menduga kita sebenarnya. Allah memberi teguran sebenarnya kan kepada kita dengan wabak ini sebagai satu teguran untuk umat Islam, sejauh mana kita menjadikan Allah itu tempat kita memohon pertolongan. Jadi Al-Quranlah salah satu daripada doa boleh kita gunakan untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk slot yang pertama ni Ustazah akhiri dengan pantun sikit je 2 rakaat pantun. Nasi lemak daun pandan, jom kita ngaji Al-Quran. Saya kembali kepada moderator. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah atas penjelasan tersebut. Baru saya faham tentang peristiwa nuzul Al-Quran. Saya berharap rakan-rakan yang menonton juga memahami peristiwa ini.